video ni kita akan biarkan kali ni 48 jam saja sampai malam Khamis. So kalau nak tengok, nak ajak kawan tengok, siapa nak tengok, klien, agent, apa benda semua tu, tolong tengok in the next 48 jam sebelum kita deletekan video ni. Okay guys, so topik malam ni adalah benda ni yang saya panggil multiple rental option. Nat, you need to enable my screen share. Okay. Can you try again? Yep. And you double confirm that you can see my full screen? Yes, can. Confirm. Ceria I pakai baju color orange ni. Kan? Walhal sebenarnya tak berapa sihat sangat ni kan. Tidur dalam 4 jam je. Dah mula nak sesama dah apa semua ni. So apa tu, hopefully all is okay lah. So far tak ada coronavirus lagi ya. Kan? So guys, so malam ni kita nak cerita pasal multiple rental option. So multiple rental option ni maksudnya bahasa Melayu dia kepelbagaian sewa. So kepelbagaian sewa ni to me is very important. So maksudnya kalau you punya plan A tak jadi, you boleh buat plan B dengan property yang sama. Kalau plan B dengan A tak jadi, boleh buat plan C. Right? So senang cerita guys, the ruling, I nak you catat nota ni sebab benda ni sangat penting ya. Kalau the property that you buy tak ada minimum 3 rental option, your property is risky gila. Right? So, I akan repeat. Kalau your property tak ada minima 3 rental option, your property akan ada risiko kerugian. Okay. So, hari ini akan share 8 rental option yang ada. And then, kalau boleh, you nak beli property yang boleh buat at least 3 lah. Right? So, if your property can buat at least 3, then you're going to be okay. Yeah. So, multiple rental option ni is basically rule yang ketujuh daripada the 7 criteria tu. Kita dah cover new versus old sebelum ni. Keluarkan laser putih. I dah cover new versus old sebelum ni. I dah cover mean dengan median. Last week kita dah cover tier. Tapi minggu ni kita buat MRO ataupun multiple rental option. To be honest, I pun tak tahu kenapa kita cover yang nombor 7 ni. Kalau you nak tanya kenapa nombor 7 ni, you kena tanya Kisina. Sebab dia yang buat poster dan dia cakap FR, you kena cakap pasal MRO. So aku layan je lah kan. Maklum lah, aku ni kan kuli je. So therefore, aku menurut perintah Kisina. Right? So, MRO is multiple rental option. Maksudnya kalau you nak buat sewaan tu, you ada plan A, plan B, plan C, plan D. Ramai orang yang hari ni sangkut tersontot bila beli harta tanah. Dia beli harta tanah yang rental option dia cuma satu. Okay. So macam baru-baru ni kan yang cerita pasal multi-sub kedai. Right? So that's the problem, right? Bila you buat multi-sub kedai ni, you punya rental option tu there's only one dia, which is orang yang berniaga dan orang yang nak kena berniaga ke kawasan tu, right? So your rental option is actually extremely limited. So I tak suka nak beli commercial sebab benda-benda macam ni, right? You have very limited rental option. Okay, I akan share my only pembelian commercial yang kita orang buat tahun ni. The first orang cakap pembelian sub-sale yang buat in the last couple of years, and it's special property. Tapi abang nak gebang-zimbang dulu, I nak buat dendam dulu. Nanti I tunjuk result lah. And so bila tunjuk result, kita dapat RM5,000, RM10,000 positive cash flow tu, dan baru boleh cerita lah. Sebab benda ni tengah belajar lagi kan, so tak payah cerita. So, hari ni kita nak cerita pasal MRO ataupun yang keempat daripada 7. So kita dah cover 3, new versus old, kita dah cover mean and median, now kita dah cover tier. Lepas tu hari ni kita nak cover multiple rental option. Now, so I nak cerita pasal rental option ni 2 benda je. Kalau cerita pasal dia punya golden rule ni ada 2 kan. Now, if your rental, one way rental tu maksudnya ada satu je cara you boleh sewakan property tu untuk you boleh buat duit, okay, then your property tu risky gila. I repeat if there's only one way saja untuk property you rent out untuk you buat duit, then your property tu is risky gila. Okay. Number 2 here is that you should never buy any property yang tak boleh cover minima 70% of dia punya sewa monthly installment dengan sewa normal. So normal ni maksudnya apa? You sewakan, you dapat finish ataupun fully finish kepada satu penyewa. Itu sewa normal. Okay. Kalau you kena buat sublet
ataupun you nak kena buat Airbnb untuk justify kan tu, it's not normal rental sebab benda tu perlukan extra effort. Right? So kalau sublet je baru boleh justify, dan to me macam that property is risky. Kalau nak buat Airbnb saja baru boleh justify, dan to me that property is seriously risky. Right? So, you kena ingat dua golden rule ni, dan kalau boleh jangan lupa benda ni sampai bila cerita pasal multiple rental option. Now, so yang ni is kisah benar yang berlaku dekat Cyberjaya, whereby developer ni jual dengan skim guaranteed rental return ni. Kalau you tahu pasal I dah lama follow Faizul dekat Facebook, you dah tahu dah. I ni memang pantang tengok JRR. I cakap every time you nampak JRR, you kena buat benda ni kita panggil RFF. Apakah itu RFF? RFF, Run Fafa. Okay, bukan ke Far Capital, tapi Run Fafa jauh. So, you nampak je JRR, you can automatically assume this property is not going to be great. Okay, and you are going to overpay. So therefore, kalau boleh, anytime you see JRR tu, itu dah memang great flag besar gila. Dia cakap dah, jangan beli. Tapi kalau kau beli juga sebab kau malas dan tak nak buat research, itu nasib lah masing-masing. Okay, so property ni, kenapa saya cakap benda ni macam susah ataupun kebarangan untuk rugi duit tu tinggi, sebab apa yang mereka buat adalah mereka offer JRR sebab mereka nak sewakan kepada student. So student punya JRR. Tapi masalahnya, apa yang pembeli ni, in fact beberapa orang yang saya kenal sendiri pun beli property macam ni. Diorang ni very passive investor. So maksudnya dia beli tapi dia malas nak buat research, malas nak jaga dia. Dia tengok ada 6% rental return, wah okey lah, good lah, bagus. Right? So dia beli sebab dia malas. Dia malas buat research lain. Dah dengan 6% tu dah kelabu mata. Okay? So therefore, this property lepas siap, mula ada masalah penyema, lepas tahun atau 2 tahun, developer mula tak bayar, the rental guarantee tu tak bayar, yang lepas tu dia tutupkan company tu, lepas tu semua owner ni sangkut lah. Okay. So guys, kalau jumpa JRR, kita buat apa guys? RFF. Type kat ruangan komen tu. Every time you jumpa JRR, you kena apa? RFF. Okay, if you see family member nak beli property ada JRR kat Melaka, kat PD, you buat apa? RFF. Okay, because I have not seen kecuali satu saja contoh JRR yang berjaya, yang whereby orang tu ada happy ending lah buat duit. Okay, and so far maybe sebab I punya ilmu tak tinggi sangat, tak tengok berkata-kata lagi, tapi apa yang I nampak daripada Kuala Lumpur tu, Selangor, all the way to Johor, all the way to even Sabah, the only JRR yang I tengok dah pernah buat duit is this thing called Swiss Garden Residence dekat Udu/Bukit Bintang. So you seberang jalan dah sampai Bukit Bintang. Now, kenapa benda tu buat duit even though JRR dia mahal waktu tu? Sebab lokasi dia Bukit Bintang. Right? Kau beli Bukit Bintang 10 tahun lepas, after today harga dah naik lah, kan? So memang tak rugi. Tapi property JRR ni kalau kira dengan property yang tak ada JRR, dia punya performance tu tak sebagus property yang tanpa JRR. Sebab tu saya cakap kalau boleh nampak JRR, RFF, Run Far. Okay? So itu hanya satu saja case tadi daripada beratus yang lain yang nampak ada JRR ni yang berjaya. Whereby owner dia boleh buat duit. Ada capital gain, boleh dapat positive cash flow. And benda tu sustainable lepas bertahun-tahun. Most of dia ada JRR punya case, habis je 2 tahun, yang bagus, dia janji 3 tahun, dia habis bayar 3 tahun tu, lepas tu sewa boleh jatuh, lepas tu dia tak ada, tapi dia bayar di 3 tahun. Ada case macam case yang dalam slide ni, tak sampai pun kontrak dia, yang sepatutnya I think kalau tak silap is 3 plus 3 plus 3, 9 tahun. Baru tahun pertama, babe, dah. Okay. So guys, investment, no such thing as guaranteed. If someone is selling you a guarantee, okay, most likely that thing is not going to be great. Okay. Every time someone give you a guarantee this or guarantee that, it's not going to be great. Okay. What you want to buy, kalau boleh property yang whereby ada guarantee ataupun tak ada guarantee, macam Swiss Garden Residence, kalau location dia okay, produk dia betul. Kalau Swiss Garden ataupun developer yang bagi guarantee tu caplap ataupun tutup kedai, property tu still kat Bukit Bintang, kau beli dulu 350,000, 400,000, takkan mati. Right? So those are the property that you want to buy. Ada ke tak ada JRR, dia masih boleh hidup.
Okay, so tu satu. Nombor dua is this thing called Robertson. Ni pun actually dekat sangat dengan Swiss Garden Residence tadi, saya cerita tadi. So yang ni pun dekat dengan Pudu Bukit Bintang. So here's the problem. Orang yang beli Swiss Garden Residence, dia beli pada harga 700 per square foot dulu. Lepas tu dia beli and dia punya operator Swiss Garden lah. So it's hotel yang agak ternama, ada jenama and steady lah. Robertson ni pula waktu tu dijual pada harga 1,200, 1,300, 1,400 per square foot. Harga dia memang harga Yahudi tak masuk akal. So to the point whereby satu bilik pun is roughly almost 1 juta guys. Rumah satu bilik ni kat Pudu ni is roughly hampir 1 juta. So untuk dapatkan cover sewa, kena sewa 5,000 tiap bulan. So waktu tu cara property ni dijual adalah dijual dengan tengok Airbnb. So maksudnya mereka buat projection. Tiap malam boleh dapat RM200, RM250 tiap malam. So satu bulan 90%. 27 hari tu confirm boleh dapat sewa. So number pumpang pop 6,000 sebulan. Oh, orang tengok okey aku kena bayar 4,500. Aku dapat balik 6,000, sounds good. 1,000 positive cash flow. Okay. So today nowhere near that amount. I was made to understand negative cash flow dia beribu. And then to one point, I pun tak tahu kenapa, tapi purata grup ni yang beli ni dapat nilai tak sampai 1,000 setiap bulan. So bayangkan kena bayar bulan 5,000, dapat tak sampai 1,000. So sedih sikit lah kisah Swiss Garden ni. This is Robertson. Tapi what the point I'm trying to make here is that the property itself is not wrong. Tapi kalau anyone cuba nak justify korang patut beli property ni sebab bila buat Airbnb boleh buat duit, ini pun kau kena RFF. Dengar, ulang boleh ya? If anyone try to sell to you property, subsale ataupun primary market, and then dia punya cerita tu is Airbnb ataupun buat homestay. So maksudnya, kalau kau tak buat Airbnb, dia takkan buat duit. Kena buat Airbnb, baru boleh buat duit. Okay? If you see produk macam ni, another signal for you to go and say RFF. Clear? If you nampak JRR ataupun produk yang dijual menggunakan Airbnb punya konsep, okay, RFF. Okay. I pernah tengok kat Sungai Buloh, ada orang jual property sebelah MRT. You know, I like property nearby MRT. Tapi kat Sungai Buloh dia nak jual pada harga 600 hingga 700 ringgit per square foot. Mahal gila. Okay, terlampau tinggi berbanding dengan ataupun median property nearby MRT. Cara dia justify is that rumah 2 bilik tu kalau you sewa satu malam buat homestay 200.5 satu malam. Tapi saya tengah fikir siapa nak bayar 200.5 every day tu duduk kat Sungai Buloh. Right? To me tak masuk akal because we have Airbnb units dekat KLCC and whereby kita orang dapat sewa pun 100.5, 170, 180 ringgit. Why would anyone want to pay 200.5 duduk kat Sungai Buloh when KLCC boleh jalan kaki baru 100.5? Okay. So therefore, senang cerita guys, long story short, if someone try to sell to you a property menggunakan konsep Airbnb ataupun homestay ataupun sewa per malam, kalau nak lagi kronik sewa per jam, okay, lari jauh-jauh ataupun RFF. Okay. So guys, inilah dua contoh whereby kalau dia cuba jual property tu, yang property cuma boleh buat duit dengan JRR ataupun homestay ataupun Airbnb ni, kalau boleh you nak lari jauh-jauh sebab maksudnya you buat cara lain memang confirm rugi. That's why dia kena gunakan konsep Airbnb untuk naikkan pulangan property tu. Okay. Now, so untuk kita orang ni yang kat Far Capital ni, kita orang basically ada 8 rental strategy yang kita tengok. Yang kata kalau boleh kita orang punya kriteria bila tengok power property, kita orang takkan beli property yang ada sekurang-kurangnya 3 cara sewa ataupun 3 segmen penyewaan. So minimum is 3 guys. So kalau satu je tu kita orang memang tak main. And to us lah, Airbnb tu is cara paling last sekali. Not to say benda tu kita orang completely cakap tak logik, but to me is the last kali sebab normally bila you ada Airbnb you akan ada different set of problem lah. Capital gain susah sebab security is a problem. Okay. So yang pertama sekali here is that you nak beli property yang you boleh appeal kepada multiple punya tenant punya kategori.
Single pun boleh duduk, student pun boleh duduk, family pun boleh duduk, professional pun boleh duduk. Okay. So kalau you boleh ada multiple segmen macam ni, selamatlah, sebab macam contoh yang tadi, yang JRR kat Cyberjaya, aku target dia student. Professional tak mau duduk kat situ. Okay. So therefore, once student tak nak duduk kat situ, then property tu kau nak sewa kat siapa? Okay. I think there was a property yang sebelah dekat kat Bangi, one of the public institution, GMI Bangi or something like that. And dia orang jual tu atas sebab nak sewa kepada student GMI, sebab dia boleh jalan kaki pergi GMI. What happens kalau GMI tutup? What happens macam today, right? Whereby university dia cakap because of COVID-19 ni semua kelas online je. So what happens to the property? Okay, sebab apa? Satu, kategori penyewaan. Satu lagi property yang tak suka adalah property yang kategori resort ataupun kegunaannya untuk holiday semata-mata. So maksudnya kat PD, kat Melaka, you know. So these are property yang tak suka, sebab kalau tourism mati kat tempat tu, sebab it's no longer the flavor, property you akan mati sekali. For example, PD 20-25 tahun, 30 tahun lepas hot gila, right? Tapi hari ni berapa ramai orang yang pergi PD, right, untuk mandi laut? Tak ramai betul lah, sebab air tak berapa bersih. Right? So therefore, a lot of these apartment yang jual pada 150,000, 200,000, 20 years ago, today jual lah 50,000, 80,000, bawah pada 50,000 pun ada. So normally resort based property, tourism based property ni normally ending dia is not going to be so well. Okay. So apa tu? Like I said, kalau you only satu je tenant segment, bahaya guys. So kalau boleh, you nak ada property yang you nak sewa kat single boleh, student boleh, family boleh, professional boleh, tourism pun boleh. Tourism tu last resort lah macam cakap. Nombor dua, kalau boleh you nak property yang kawasan dia kawasan neutral, yang whereby you ada local pun boleh, expat pun boleh. Kenapa you nak ada possibility expat? Sebab expat lebih mahal. Local akan bayar maksimum 2,000, 2,500. Expat 3,500, 4,000 itu normal. Therefore you nak beli property yang boleh orang cakap dipertimbangkan oleh expatriate. Okay. Lepas tu you nak beli property yang masuk akal, whereby you akan ada demand untuk sewa short term, medium term ataupun long term. So bila cerita pasal short term tu is sebulan, 2 bulan, 3 bulan. So anything below 3 bulan to me short term. Medium term is basically 3 hingga 9 bulan. Long term is 1 year onwards. Okay. So you nak beli property yang whereby dia appealing ya to multiple punya tenure punya tenancy. Okay. Lepas tu you boleh sewa kepada satu keluarga satu rumah. You boleh sewa ke nombor 4 ni kan. Tengok ni single tenant. So maksudnya studio unit you boleh sewa kepada one tenant ataupun a couple. Okay. You boleh sewa kepada single tenant. So kalau you beli for example rumah 2 bilik, you can basically rent single tenant, it can be single ataupun yang couple, it can also be a small family pun boleh. Right? So ada demand daripada segi single tenant. Okay. Lepas tu you boleh juga ada option untuk buat per room. Okay. Lepas tu you juga ada option untuk buat per head. So maksudnya satu rumah tu seorang dia sewa, per room maksudnya ada rumah ada 2 bilik, you boleh sewakan kepada 2 tenant yang berbeza. Per head pula you boleh, well kalau you nak sumbat katalah 6 orang kan, budak fresh graduate kat dalam tu 2 bilik, 1 bilik 2 orang, 1 bilik 2 orang, 1 bilik 2 orang pun boleh. Okay. So for me, I tak suka sangat yang per head ni, sebab I target tenant yang ada sedikit kemampuan and senang sikit nak jaga property kan. So therefore tapi ini adalah rental option yang anda kena tahu. Ini rental option yang orang cakap standard. Okay. Now, the latest orang cakap, the trend last 5 tahun, nombor 7 adalah Airbnb, whereby you buat macam homestay, right? Whereby tempat tu kena ada tarikan daripada segi tourism ataupun business hub. So for example, ada orang business, katalah dekat Mutiara Damansara, ada orang yang for example ada meeting dia dekat PJ, dia tak kisah duduk dekat any of the small studio unit. So quite laku lah kalau dekat Empire Damansara. So boleh dapat sampai 3,000 per studio sebulan, 2,000 lebih ya. Sebab ramai corporate punya tenant yang orang cakap kerja sekeliling dengan PJ tu, whereby dia nak duduk dekat-dekat dengan tempat meeting di besok. Okay. Ada juga tourism because of IKEA, you know. Malaysia ni IKEA ni tak tahu kenapa dia hot gila kot. Aku pun tak faham kenapa. Tapi IKEA is tersedia penuh and tak ada pun IKEA yang setakat ni
tak laku ataupun kosong. Pergi Johor penuh, pergi kat Cochrane penuh, pergi dekat Mutiara Damansara penuh. Okay, so therefore somehow IKEA ni tarikan dia tak tahulah kenapa. Sama ada dia punya meatball ataupun curry puff. Okay, for me the curry puff dia memang to me I have to akui sedap lah. Memang kadang-kadang dia terkecuali, dia orang teringat kan. Terutamanya waktu-waktu bulan puasa ni nak makan curry puff sedap, curry puff angin ya. Now last kali is trend yang sekarang ni baru nak bermula tapi bakal jadi hot, which is what kita panggil co-living. Okay, so senang cerita co-living ni is sublet mewah. Okay, sublet mewah. So ada sublet yang orang cakap low cost, medium cost yang orang buat sublet apa semua tu, and then ada kalau you buat benda yang sama kat kondo, normally and you put an element of activity dengan software, kita akan panggil benda ni co-living. So for example, bila kita orang mula buat co-living untuk unit client, kita dapati nilai sewa yang kita orang dapat bila ada co-living tu naik by 10 to 15%. So bayangkan kalau sewa biasanya 2,400, sekarang ni boleh naik sampai 3,000 because of ada co-living, right? So tapi co-living ni is quite rare, bukan semua tempat bakal ada. So yang mana yang client far capital memang orang rezeki orang akan dapat option ni, tapi yang kat luar tu memang tak dapat. Okay? So co-living ni rare sikit, dia bukan semua orang boleh dapat, ya. So for example, macam lagi contoh kan. Kalau cerita pasal MRO ni kan. So kita orang tengah sibuk beli 4 property ni, klien-klien far capital ni yang lama dan baru semua tengah sibuk beli 4 property ni. So kita ada property nombor 1 which is grade A yang whereby dia punya positive cash flow dia 4 angka. Satu biji rumah dapat 1,000 lebih positive cash flow. Right? And cara kita nak dapat 1,000 lebih positive cash flow ni is that semua total rental option yang ada 5 rental option. Okay, yang boleh dapat positive break even dan positive cash flow. Ada 5 kan. Right? Tapi yang boleh dapat lebih pada 1,000 sebulan 2. Okay, let's be honest bukan semua cara boleh. And ini tak termasuk Airbnb yang 5 cara ni. Okay. Lepas tu kalau you tengok the second grade A ni pula, yang ni lagi best sebab dia ada 6 rental option tapi dia punya cash flow tu tak setinggi yang the first grade A tu sebab dia punya kawasan dia kebarangkalian untuk dapat expect tu rendah. Tak sampai pun apa tuan cakap, tak sampai pun 2%. Tapi macam yang first one tu, yang ni, okey, yang kat sini kawasan ni memang sedia dah ada ramai expect. Dah ada ramai orang Jepun, orang Korea apa semua tu. So therefore, kebarangkalian untuk dapat expatriate tu jauh lebih tinggi banding dengan yang property nombor 2 ni. Yang nombor 3 ni pula, yang ni boleh jalan kaki pergi 4 mall. Okey, 4 mall boleh jalan kaki, ada 3 LRT MRT line boleh jalan kaki. So bayangkan, kau boleh jalan kaki pergi 4 mall, kau boleh jalan kaki pergi 3 LRT dengan MRT line. So therefore, dia ada 5 rental option ini ya. Lepas tu yang last kali ni, yang ni dia punya MRT dia jauh sikit tapi ada mall kat bawah, ada retail apa semua tu. So at least dapatlah 4 rental option. So, what I'm trying to say here is that, and these are rental option untuk dapat positive cash flow tau. So, kalau rental option yang tak dapat positive cash flow tu, kita tak payah nak cerita sangat lah. So guys, like I said, kalau boleh, every time you nak beli property, tolong beli property yang ada multiple rental option. Sebab kalau plan A tak jadi, you ada plan B. Plan B tak jadi, you ada plan C. Plan C tak jadi, you ada plan D. Plan D tak jadi, you ada plan E. If you beli property yang ada banyak gila rental option macam ni, normally property tu tak akan mati. Okay. Matang ke tak matang, still masih boleh buat duit. Right? So therefore, macam ada property yang kita orang beli tunggu tempoh matang dia 2022-2023 sebab apa? MRT tak siap lagi. MRT bila siap boleh jalan kaki. Tapi hari ni MRT tak siap. Tapi hari ni sewa boleh dapat 3,000 sebab kita ada multiple rental option. Okay. So guys, ni bukan cerita gebang-sebang, ni cerita benda yang kita orang sendiri dah pernah buat. Result tu memang dah jelas nyata. Therefore, orang tak nak percaya benda ni terpulang, tapi siapa yang beli property yang ada single rental option, to me you're not being smart, you are taking a lot of risk. Okay, sayang. Ya. Now, so summary dia, you kena beli property yang ada multiple rental option. Like I said, minimum tadi berapa guys? 3. Okay, kena cari property yang minimum 3. 3 tu memang tak mati lah, right? And bolehlah last chance yang nombor 3 tu buatlah Airbnb. Right? But for example, if you buy double story katalah dekat Puncak Alam, right? What is your rental option? Tak banyak guys. Sikit gila.
So therefore, janganlah beli property yang tak ada rental option tu. Okay, now, in order to have lebih pada 3 rental option ni, you kena fikir daripada segi mentality penyewa. So therefore, normally 2 kriteria ni kena ada ya guys, untuk beli property yang ada lebih pada 3 rental option. Satu is that commercial kena best. So maksudnya tak payahlah nak kena drive sampai 5-10 minit nak cari 7-Eleven terdekat, nak isi minyak, right? So kalau boleh jalan kaki tu dah ada banyak gila option. Okay, so tu paling power lah, right? Lepas tu kena ada public transportation. So kalau bagi contoh kat sini, tak ada satu pun property kat sini yang tak ada public transportation. Semua ada sama ada LRT ataupun MRT. Ada yang ada sampai 3 MRT line, semua boleh jalan kaki. So kau bayangkan dia punya nak selamat punyalah takut kan. Tak boleh nak sewa tu. Bukan satu LRT, 3. Right? So therefore kita orang ni memang paranoid gila nak cerita pasal benda ni, ya, sebab lagi banyak connectivity, lagi banyak prospek sewaan yang bakal ada. Okay, so beli property yang ada nearby commercial area and property yang ada public transportation. Sebab yang ni penting untuk you execute this idea of multiple rental option. Okay guys, I hope you dapat belajar banyak daripada ilmu yang in my opinion actually sangat mahal tapi tak ramai orang tahu, tak ramai orang buat. Okay, and then you pergunakan ilmu ni betul-betul. Okay, so I hope you dapat belajar banyak daripada perkongsian pendek malam ni. Ada beberapa pengumuman. Besok kita akan cerita pasal booster. If you tengok pengumuman nombor 2 ni, right? Besok kita akan cerita pasal property booster. So tu dah rule yang kelima. Dan nak habis ni guys. Daripada 7 kita dah kongsi 5 up until the end of this week before raya. Okay. Lepas tu Q&A pula kita akan cover pasal rental option, berapa ada kat dalam property yang korang dah beli. Lepas tu property booster sekali. So yang tu kita akan cover Q&A hari Khamis. Now, normally kita akan ada banyak pertanyaan, macam mana jadi klien, macam mana nak beli property-property yang ada dapat positive cash flow 1000, yang boleh ada multiple rental option ni kan, apa semua ni. Normally kita buat Friday, tapi Friday ni kita tak ada buat session tu. Okay, to be honest, I need the break. My team will also need the break. And kalau kita ambil klien minggu ni, minggu raya ni nanti kesian my team nak kena kerja waktu raya. So I think they deserve the break. We have all been working quite tirelessly. So therefore, this week, kalau mereka nak jadi klien, I minta maaf. We don't have any webinar for you on Friday. You kena tunggu next Friday. Okay. And then, I ada satu permintaan guys. I nak minta tolong kepada mereka yang sedang lihat video ni. I want to ask you a personal favor whereby if you dah tengok macam-macam webinar kat FRPG ni and you have benefited from the sharing and for the learning yang kita ajar malam ni, can you please help review kita orang punya page which is Faizul Rizwan, and you know dekat sini ni, dekat sini ni, so you pergi kat Faizul Rizwan official kat Facebook ni, saya minta tolong anda review apa yang apa tu, just a few words in terms of apa yang you rasa you sangat hargai ataupun belajar paling banyak daripada Faizul Rizwan punya private group. So apa tu, I hope you can do that for me. I don't ask for money, I don't ask for donation, I don't ask for anything. I just minta kalau you benefited, you ada belajar banyak daripada perkongsian yang kita orang dah buat in the last 2 bulan ni, and we have never asked for anything. I only ask for one thing je. I ask kalau boleh you bagi kita review, bagi kita review yang ikhlas. So kalau review kita orang teruk 1 star je, kita orang berhenti kata lah FRPG ni. Kalau review 5 star, my team tengok pun semangat, and kita orang pun you know lah, benda-benda macam ni kadang semangat tu macam shower hari-hari nak kena ada. Right? So guys, I hope you have enjoyed the session malam ni. I apologize kalau semangat tu tak macam biasa sebab dah mula rasa macam nak demam, nak semua sikit ni. So I've been taking medicine dan apa semua tu. Not been sleeping properly juga. Bulan puasa ni, but it is what it is lah. Kita dah janji and since ramai nak kita teruskan. I only ask for small favor kalau boleh tolong review kita. So and kalau boleh review kita malam ni supaya jangan tangguh-tangguh nanti kalau tak lupa tak buat, niat tu dah ada kan. So just help us do lepas ni, after this video tolong review dekat Faizul Rizwan official punya tu, bagi kita orang komen yang ikhlas, and of course
hopefully I'll see you tomorrow night lah, waktu yang sama. Okay guys, untuk property booster. So okay guys, InsyaAllah kita jumpa malam esok dengan malam Khamis. And then again, Friday tak ada webinar untuk mereka yang jadi klien tersebut, memang tak ada, sorry, raya. Bagilah can dekat I dengan my team nak rehat-rehat. So with that, Assalamualaikum. I'll see you guys tomorrow night. Love you guys. Take care. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, Faisal. Good? Yep, all good. Tonight 650 visitors. Viewers. Okay. Raya week lah. Orange cakap, good job, boss. Okay, thanks Orange. Yes, Alright, bye.